Okay, cuba kita tengok surah Nuh 10 hingga 13. Nabi Nuh berdakwahkan. Sebelum ayat 10 ni, Nabi Nuh punya apa? Nanti lepas ni setiap kali masuk kelas, telefon kena letak dalam satu bakul. Okey, apa kata Nabi Nuh sebelum ni? Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah pada kaum aku siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwah aku tak menambah pada mereka kecuali semakin aku dakwah, semakin mereka lari. Kemudian aku pelbagaikan dakwah secara terbuka, secara rahsia. Lepas tu, ni kata Nabi Nuh, faqultu, aku berkata pada kaum aku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah pada Tuhan kamu. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sebab Tuhan kamu tu sangat. Jadi jangan fikir dosa yang banyak, syirik berpuluh tahun, jangan fikir. Sebab Allah Ghaffara. Habis? Lepas minta ampun dapat apa? Ini Allah sebut detail lagi. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat. Kemudian Allah huraikan lagi. Wa yumdidkum. Dan Allah yumdid di mana? Memberi dengan banyak lah. Memberi kepada kamu dengan banyak, bi amwal, dengan harta, wa banin, dan anak, dan wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kamu kebun-kebun, dan Allah jadikan wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kamu sungai-sungai. Cuba sebut berapa semua? Satu, hujan lebat. Yang kedua, harta. Yang ketiga, anak. Yang keempat, kebun. Yang kelima, sungai. Modalnya apa? Istighfar. Modalnya istighfar. Maknanya punca hujan tak turun, dosa. Punca kebun tak berbuah, dosa. Punca rezeki tak banyak, dosa. Punca tak dapat anak, dosa. Punca sungai kering, dosa. Punca tak ada kerja, dosa. Lepas tu tengah-tengah berdakwah, Nabi Nuh cerita bab ni. Cerita bab apa ni? Rezeki semua ni bab dunia ke bab akhirat? Bab dunia kan? Yang mula-mula kata sembah Allah, selamat daripada azab Allah. Itu cerita akhirat. Tengah-tengah berdakwah cerita akhirat, Nabi Nuh masuk cerita dunia. Kenapa? Sama juga dakwah Nabi Hud tadi. Ajak orang sembah Allah, lepas tu ajak orang istighfar, lepas tu bagi tawaran dunia ke akhirat. Soalannya kenapa? Pertama, pengajarannya, dakwah ni bukan nak bagi akhirat sahaja. Dakwah mesti dunia dan akhirat. Jangan bila sebut dakwah aja semua cerita akhirat, semua cerita surga. Ustaz, boleh tak saya nak rezeki lebih? Tunggu di surga. Tak ada. Islam adalah agama yang lengkap. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Yang kedua, dari segi motivasi kan, orang yang kita berdakwah, dalam kepala dia nak dunia. Tiba-tiba kita pagi petang siang malam cerita akhirat, cerita bidadari, cerita sungai. Apa akan jadi pada dia? Ustaz, saya dah 2 hari tak makan ni. Apa bidadari ni? Maka Allah kata, cerita juga bab dunia. Kamu nak rezeki? Okey, boleh. Nak hujan lebat? Boleh. Nak kebun? Boleh. Tapi istighfar. Boleh faham? Sebab itulah lepas cerita habuan dunia, Nabi Nuh masuk balik bab dakwah, iaitu malakum la tarjuna lillahi waqara. Masuk balik bab dakwah. Apa hal kamu ni tidak mengagungkan Allah? Sedangkan Allah boleh bagi semua pada kamu, dunia dan akhirat. Kenapa kamu masih tidak mengharapkan ganjaran Allah ataupun tidak mengagungkan Allah? Sedangkan waqad khalaqakum atwara,
Sesungguhnya dia, iaitu Allah, mencipta kamu atwara. Apa makna atwara? Berperingkat-peringkat. Daripada air mani, seketul darah, seketul daging, seketul tulang, keluar bayi, merangkak, berjalan, sampai dewasa. Itu semua menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Tapi kamu masih tidak merasai kebesaran Allah. Masih rasa kebesaran manusia. Kenapa kamu ni? Okey? Okey, daripada dua ayat ni, kisah dakwah Nabi Hud dan kisah dakwah Nabi Nuh, menggambarkan semua masalah manusia. Masalah tak boleh rezeki ke, masalah anak ke, masalah kehidupan, masalah kewangan. Semua punca daripada apa? Cuba buka surah Al-Ma'idah 66. Cuba kita terjemah. Walau dan jikalau annahum, sesungguhnya mereka ni siapa? Ahli kitab. Allah beritahu jikalau mereka, iaitu ahli kitab, aqamut Taurah, mereka menegakkan ataupun mengikut ajaran dalam kitab Taurat mereka, dan orang Nasrani pula ikut ajaran kitab Injil. Kalau mereka betul ikut, apa akan berlaku? Dan apa yang wama unzila ilaihim min rabbihim, dan ikut juga apa yang telah diturun pada mereka daripada, termasuklah Quran. Ikut je. Apa akan berlaku pada mereka? La akalu, pasti mereka akan dapat makanan dari mana? Atas mereka, wa min tahti ard, dan daripada bawah. Mana rezeki? Atas dan bawah. Hanya perlu buat apa? Istighfar dan ikut ajaran. Kalau kita umat Nabi Muhammad, hanya perlu istighfar dan ikut Al-Quran. Ni Allah kata rezeki atas dan bawah. Tapi macam mana sekarang? Atas pun tak ada, bawah tak ada, depan tak ada, belakang pun tak ada rezeki. Puncanya apa? Tak ikut Al-Quran. Ikut je. Kemudian minhum ummatun muqtasidatun, sebahagian mereka ahli kitab itu ada umat yang pertengahan, dan kebanyakan mereka adalah sa'ama ya'malun, yang jahat, yang buruk amalannya. Okey.